Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, What Preschool Teachers Knows. Okey. Metod kajian sampel guru prasekolah aliran perdana di Sabah, soal selidik menggunakan soal selidik yang diadaptasi. Okey. Objektif mengenal pasti pengetahuan guru prasekolah terhadap ADHD di kalangan kanak-kanak prasekolah, di mana pengetahuan ini merangkumi simptom, punca, intervensi ADHD. Okey. Di samping itu, objektifnya mengenal pasti sumber maklumat bagi pengetahuan guru itulah. Kenapa guru prasekolah perdana? Kerana penting untuk perancangan, pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas ADHD di prasekolah aliran perdana. Maknanya kanak-kanak yang berada di aliran perdana. Okey. Menurut pakar sarjana Beckley 2015, ADHD adalah kondisi seumur hidup. Okey, dia bukan penyakit dan tidak berupaya diubati, okey, yang menunjukkan tingkah laku hyper, kurang daya tumpuan dan impulsif. Menurut Amir dan rakan pula, kecelaruan ini bermula daripada usia prasekolah lagi. That's why kita pilih guru prasekolah, ya. Lepas tu, Halis dan Jenahi menyarankan keperluan guru memiliki pengetahuan yang baik tentang ADHD. Okey, simptom ADHD yang tidak terintervensi dengan betul memberi kesan keciciran dalam pendidikan. That's why kita buat kajian tentang ini kepada guru prasekolah di aliran perdana. Dapatan kajian ini menunjukkan umur sampel kajian terdiri pada 50% berusia 35 hingga 45 tahun dan pengalaman bekerja mereka 44% sudah bekerja 11 hingga 15 tahun dan sumber maklumat tentang ADHD 72% melalui internet, sama ada dari segi media sosial atau laman web. Okey. 82% responden pernah dengar, pengetahuan sedia ada mereka pernah dengar dan membaca tentang ADHD dan 90% tidak pernah menghadiri latihan secara formal. Seterusnya, dapatan kajian terhadap pengetahuan guru prasekolah bagi simptom ADHD, simptom atau gejala ADHD. 84% guru mengetahui bahawa tingkah laku agresif adalah antara gejala-gejala atau simptom ADHD. 50% guru tidak tahu kanak-kanak perempuan dan lelaki menunjukkan simptom yang sama. Padahal sama ada kanak-kanak itu lelaki atau perempuan, mereka tetap menunjukkan simptom yang sama. Okey. Salah faham ataupun guru menjawab salah tentang persoalan kajian adalah soalan kajian. Kanak-kanak dengan ADHD tidak mengambil peduli akan persekitaran, sedangkan perkara sebenar kanak-kanak ADHD alert dengan persekitaran, namun ada gejala hyperfokus itu membuatkan kanak-kanak itu kadang-kadang kelihatan tenggelam ataupun pandangan kosong. Kan? Okey. 46% responden menjawab tidak tahu ataupun langsung tiada punya pengetahuan sedia ada tentang kanak-kanak ADHD ini berisiko mengalami kemurungan yang lebih tinggi berbanding rakan sebaya. Okay? Dan 48% guru tidak tahu ataupun tidak maklumat, tidak pengetahuan sedia ada bahawa kanak-kanak perempuan juga memiliki
potensi mengalami ADHD seperti mana kanak-kanak lelaki. Okey. Pengetahuan berdasarkan kajian ini, apa yang didapati, pengetahuan secara umumnya, pengetahuan guru terhadap simptom ADHD lebih tinggi berbanding pengetahuan yang lain. Guru tahu bagaimana pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku ataupun yang kurang daya tumpuan. Okey. Dan dengan itu, pengetahuan ADHD. Okey. Kajian lepas menyatakan mendapati pengetahuan simptom ADHD lebih tinggi. Maknanya dapatan kajian ini sama juga seperti kajian-kajian lepas mendapati pengetahuan simptom lebih tinggi berbanding pengetahuan lain. Okey, mari kita lihat punca ADHD. Guru salah faham ataupun banyak menjawab bahawa pengambilan gula adalah punca kanak-kanak itu ADHD. Tidak. Fakta sebenarnya gula bukan punca ADHD. Okey, itu ada gula punca ADHD itu adalah stereotip. Begitu juga dengan kelemahan kemahiran keibubapaan adalah punca ADHD. Perkara sebenarnya tiada kaitan dengan kemahiran keibubapaan yang lemah. ADHD adalah kondisi keturunan. Okey. Berdasarkan kajian ini juga, apa yang didapati responden, peratus pengetahuan responden adalah rendah berbanding yang simptom lah, dan ini tidak hairan. Kajian-kajian lepas juga menunjukkan sampel kajian terhadap punca ADHD, pengetahuan ADHD adalah rendah. Okay? Yang terutamanya stereotip pada pengambilan gula itulah. So kita kena betulkan persepsi atau stereotip salah, kalau salah tanggap mengenai pengambilan gula adalah punca ADHD. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, ADHD adalah kondisi keturunan. Okey, dan ADHD juga adalah kesan perkembangan abnormal otak. Bagaimanapun, para sarjana mencadangkan ada cara untuk mengajar kanak-kanak ADHD ini tanpa kita mengeluarkan kanak-kanak ADHD ini daripada sekolah harus perdana. Okey. Dari segi pengetahuan intervensi ADHD, responden didapati 84% responden tahu bagaimana menyelesaikan isu kanak-kanak inilah melalui intervensi di sekolah, iaitu penyediaan kelas yang kondusif, tenang. Okey. Maknanya guru tahulah. 78% guru tahu juga pendekatan berstruktur membantu pembelajaran kanak-kanak dengan ADHD. Okey. Okey. Yang guru salah faham ialah seperti yang dinyatakan tadi, diet. Okey. Seterusnya. Okey. Di sini intervensi membantu kanak-kanak menguruskan simptom ADHD dan menyelesaikan diri dengan persekitaran. Okay, para sarjana menyatakan intervensi sangat penting, termasuklah intervensi di sekolah, di mana intervensi membantu kanak-kanak menguruskan simptom ADHD mereka dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okay, intervensi di sekolah memerlukan penglibatan secara langsung dari guru prasekolah terutamanya, dan pengetahuan intervensi ini sangat berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan lain seperti pengetahuan guru terhadap simptom dan juga punca ADHD. Okey. Okey, berdasar ini cadangan para sarjana, guru prasekolah perlu melengkapi pengetahuan terhadap intervensi, perubatan, modifikasi tingkah laku dan strategi pengurusan kanak-kanak. Okey, seterusnya. Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan kajian kita tadi, salah faham atau salah tanggap kesan pengetahuan tidak mencukupi dan terkini. Maknanya kecenderungan salah faham terjadi kerana tidak cukup pengetahuan.
Dan kesannya pula guru tidak menyediakan perancangan pengajaran yang sesuai, khusus, khas mengikut keperluan kanak-kanak itu. Okey. Dan pengetahuan tentang ADHD bukan lagi eksklusif untuk guru-guru pendidikan khas ataupun mereka yang terlibat secara langsung dengan pendidikan khas. Okey. Hanya guru di arus perdana juga perlu tahu kan pengetahuan dan sepatutnya seharusnya lah guru prasekolah perlu kemaskini pengetahuan. Okey. Dan yang paling penting juga dari mana pengetahuan atau sumber pengetahuan itu diperolehi. Okey. Pastikan sumber maklumat adalah sahih dan daripada orang yang tepat. Okey. Kesimpulannya ini adalah cadangan-cadangan para sarjana ataupun kajian lepas. Flanagan, guru perlu melengkapi pengetahuan dalam intervensi perubatan, modifikasi tingkah laku dan strategi pengurusan. Muhammad Hamzah, pengetahuan meningkatkan kefahaman dan sikap guru. Majid dan rakan-rakan, sifat kemanusiaan dalam diri guru memberi impak yang positif terhadap muridnya. Dan yang terbaru ke atas guru prasekolah di Sabah juga, John Kulin mencadangkan keperluan latihan kepada guru prasekolah di Sabah meningkatkan pengetahuan guru prasekolah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.